orang buat. Dia cari terisi kan. Terisi penuh. Ada penuh InsyaAllah. Tak sempat nak pergi mana-mana lagi. Bagi COVID selesai dulu, betul baru boleh pergi. Sekarang ni sibukkan dengan online ni banyak. Banyak kerja lah online Okay. Pada cucu berapa dah? Baru 2 bro. Baru 2 orang. Seorang baru kahwin. Duduk sini. Anak lelaki seorang baru kahwin. Duduk sini ke ataupun? Dia duduk Alor Pongsu. Alor Pongsu. Oh dekat kan? Dekat. Tapi depa tak main dah. Mentua dia di Bandar Baru. Dekat lah kami. Rumah depa dekat Bandar Baru. Tak, rumah mentua dia Bandar Baru. Dia rumah dia dekat Alor Pongsu. Oh, dekat lah. Mentua dia pun dekat, kami pun dekat. Dia pun macam online lah di rumah. Depa duduk rumah lah. Depa nak jaga pembantu rumah tak ada lah. Ataupun tak ada. Depa tak hantar lah. Isteri dia tak kerja, suri rumah. Bagus lah, senang. Lepas tu kerja online pula tu. Sejak PKP hari tu mereka dapat online. Ini dah selesai pun dia minta online dibenarkan kerja daripada rumah. Tapi kerja pukul 7 malam sampai 7 pagi. Kalau kerja work from home 24 jam tak apa. Siang ke pagi ke malam. 7.40 dah Prof. 7 pula dah 9.40 dah. Jadi kita nak mula dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita dapat meneruskan lagi program Dirasi Al-Quran kita, di mana pada malam ni kita masuki siri yang ke-327. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur sangat kepada Allah telah mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik, pemikiran yang sihat, sihat pada sihat pemikiran, sehingga kita mampu lagi untuk terus bersama-sama di dalam ini secara maya untuk meneruskan aktiviti kita setiap malam, iaitu program Dirasi Al-Quran, mana pada setiap malam kita dapat membaca 2 muka surat Al-Quran bersama-sama dengan khalifah atau ustaz yang jemputan kita, dan seterusnya kita akan sama-sama mendengar tazkirah setiap malam, iaitu pengisian ilmu kita selepas Isya. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ataupun khalifah kita malam ni kita mana yang saya maklumkan kemarin adalah Dr. Zainal bin Zainal Al-Taubin dan pensyarah Universiti Malaysia Transkrian, Kampung Kebudayaan Transkrian. Kami meletak Taman Tarian Permai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok kawan-kawan kita mesti lagi ramai yang kurang tak ramai termasuk ataupun hari ni memang hari Ahad ramai kawan-kawan Taman Jawijaya ni ada yang naik pergi mencandak sotong lah, macam-macam lah. Jadi tak tahu Allah Alam. Kita harap yang lain tu dapat menyertai lewat program boleh sebentar lagi. Tapi tak kita tunggu lah, kerana sekarang ni 9.42. Kita janji kita 9.42, jadi kita teruskan program kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan teruskan lagi membaca Al-Quran pada hari ini dengan pada kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan didengarkan oleh Al-Fadhil Profesor Dr. Nana bin yang mana akan membaca surah Al-Ghafir ayat
67 hinggalah ayat 85. Daripada ayat 67 sampai 85, di mana kita boleh bacanya di buku surat 405 dan juga 406. Al-Quran surat 45 dan juga surat 406. Jadi lepas saja kita mendengar dan baca bersama-sama, Prof nanti saya akan membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca, dan seterusnya saya akan serahkan balik apa sesi kita pada malam ini kepada Prof untuk jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa lagi, kita jangan membazirkan masa. Jadi kita teruskan dengan program kita, iaitu kita akan baca Quran lagi pada malam ini. Jadi dengan itu saya mempersilakan Al-Fadil, Prof Dr. Zainal Alimuddin untuk meneruskan program Dinasti Al-Quran kita siri yang ke-237 pada malam ini. Dengan selamatnya, dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca surah Al-Ghafir ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك
ذلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منكم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعكم إيمانكم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah. Pada malam ni kita dapat mendengar bacaan Al-Quran yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Alimuddin yang membacakan surah Ghafir ayat 67 sampai 85 tadi. Dan kita pun dapat sama-sama mengikutinya dalam rangka kita dapat uruskan tujuan kita untuk membaca Al-Quran bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berhenti dengan Allah dari syaitan yang derajam. Dialah yang mencipta kamu daripada tanah, kemudian daripada setipis mani, lalu daripada segumpal darah kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu keluar dewasa, lalu menjadi tua, tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai ke satu waktu yang ditentukan dan kamu memahami. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak meletakkan sesuatu urusan, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah bagaimana mereka dipalingkan? Iaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, lalu mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar di dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala pahala yang selalu kamu persekutukan?
yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap daripada kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Dan demikian itu disebabkan kamu bersukaria di bumi tanpa mengendahkan kebenaran dan kerana kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebahagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, namun kami wafatkan kau sebelum ajal menimpa mereka. Kepada kamilah mereka dikembalikan. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang kami tidak ceritakan yang kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun yang membawa sesuatu mukjizat kecuali dengan keizinan Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk diputuskan semua perkara dengan adil, ketika itu bila orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Allah yang menjadikan haiwan ternakan untukmu, sebahagian yang untuk kamu tunggangi, sebahagian kenderaan dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Dan kamu ada lagi manfaat yang lain pada haiwan ternakan itu, agar kamu memenuhi suatu tujuan yang tersimpan di dalam hatimu dengan menunggangnya, sama dengan menunggang binatang-binatang itu atau dibawa ke atas kapal untuk diangkut. Dan dia menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi dan memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka sombong dan gembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka mempermain-mainkan. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah sahaja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika mereka melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah diberi berlaku terhadap hamba-hambanya dan demikian itulah orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Adalah firman Allah yang betul. Alhamdulillah, kita pun dah dapat sama-sama mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat daripada surah Ghafir 67 sampai 85 yang telah saya bacakan. Semoga dengan mendengar terjemahan tersebut kurang-kurangnya dapatlah sedikit sebanyak kita memahami apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah firmankan kepada kita untuk kita ambil perhatian, untuk kita fahami dan untuk kita beramal dengannya, menjadikan kita seorang yang mengabdikan diri kepada Allah, menjadikan hamba yang baik, hamba yang semoga Allah suka kepada kita insya-Allah. Jadi dalam ayat-ayat kita baca ni banyak kisah mengenai keadaan orang-orang yang engkar kepada Allah SWT. Ayat 7 sampai 85 malam ni banyak cerita mengenai manusia yang engkar, kufur dan kafir, mengenai apa yang mereka akan lalui ketika mereka kembali kepada Allah SWT tadi nanti. Jadi ianya boleh dijadikan sebagai satu padan ataupun satu panduan kepada kita untuk supaya kita tidak termasuk, supaya kita tak tergelincir menjadi orang yang kufur, yang engkar dan juga yang banyak melakukan kesilapan, berbuat dosa di dunia ini sehingga kita takut kita juga termasuk dalam golongan yang diheret ke neraka seperti mana yang dalam ayat yang kita baca tadi. Auzubillah min zalik, semoga Allah mengampunkan dosa kita, tapi kita tahu senjata mukmin itu adalah dengan
doa, banyakkan berdoa, selalu beristighfar, insya-Allah itulah yang kita boleh lakukan. Kalau kita tidak kafir, tidak menyembunyikan Allah, insya-Allah dengan doa yang kita minta selalu kepada Allah SWT, kita minta ampun, insya-Allah Allah akan seperti mana yang disebutkan, Allah akan mengampunkan kita. Allah dekat dengan kita sebenarnya. Jadi wallahu a'lam. Selanjutnya saya nak persilakan sekali lagi Al-Fadil, Prof. Dr. Zainal Alimuddin untuk meneruskan sesi kita yang seterusnya, iaitu penelitian kuliah jam 10 kita. Dengan segala umatnya saya persilakan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga generasi Al-Quran ini. Semoga Allah menerima segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan, puasa kita, tilawatul Quran kita, tadarus kita, infak kita, qiyam kita dan sebagainya. Semoga Allah memberikan jalan kepada kita dan mempertemukan kita kembali ke Ramadan yang akan datang, insya-Allah. So, Ibrahim, saya nak present. Apa bro? Sebelum tu, sebenarnya kami dengar suara Prof ni tak berapa kuat. Tak berapa. Pasal mungkin jauh tu daripada apa. Saya cakap pelan kot. Jadi, okey, nanti saya stopkan ni presentation, insya-Allah. Okey. Okey. So dengar clear saya cakap? Okey. InsyaAllah. Nampak dah? Hello? Ada. Dah nampak dah. Nampak? Okey, clear. Okay, topik saya ialah surah. My favorite surah. Nampak ah? Ya, nampak. Okay, insya-Allah taala. Saya boleh besar sikit. Okey, pada malam ini saya nak kongsi dengan rakan-rakan tentang my favorite surah. Dalam Al-Quran kita ada banyak surah-surah dalam Al-Quran, dan kadang-kadang kita akan dapati ada beberapa surah yang jadi macam kita punya favorite lah, yang selalu kita suka baca surah ini, dan juga kita jadikan banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah ini. Memang kita selalu baca Yasin, kita selalu baca surah Al-Mulk. Itu merupakan juga surah-surah yang kita jadikan sebagai favorite kita. Tapi saya nak sharekan satu surah yang merupakan surah favorite saya. Surah yang saya maksudkan ialah surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 dalam Al-Quran. Ini merupakan satu surah yang bagi saya mempunyai banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita gunakan. So di sini surah ini, surah Al-Hujurat ini merupakan surah adab hubungan manusia. Surah ini antara yang suka diapai. Halo, apa? Okey. Dalam surah ini antara yang disuruh hafal. Surah. Oh, iya ke? Oh, bagus. So ini adalah surah saya namakan dia sebagai macam surah adab hubungan manusia. Yang ini kita ada hakul minan nas. Yang hubungan kita dengan manusia ada adabnya apabila kita nak berhubungan dengan manusia. Saya juga namakan dia sebagai surah Al-Ukhuwah. Surah Ukhuwah inilah surah yang mengikatkan ukhuwah antara kita, dan juga
satu surah yang saya boleh katakan surah kemuliaan, ataupun dalam surah ini disebutkan untuk mendapat kemuliaan syaratnya adalah takwa. So ini adalah surah Al-Hujurat, dan saya akan cuba sharekan 9 pengajaran yang boleh kita dapat daripada surah ini. Sebelum itu kita dapati bahawa kalau kaca pecahlah, bunyi itu hilang dengan serta-merta. Sedangkan serpih kaca itu berselerak sehingga melukakan sesiapa yang berjalan di atasnya. Apabila kaca pecah, bunyi pecah, apa itu bunyi itu hilang, tapi kesan dia tu kepada pecahnya kaca itu akan melukakan orang yang berjalan di atasnya. Begitu juga apabila kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan emosi dan perasaan seseorang, kata-kata anda hilang tapi dalam hati orang itu tetap sakit lama. Sakit itu lama. Oleh itu janganlah kita berkata kecuali yang baik, dan sentiasa ingat 9 nasihat dan larangan yang Allah telah berikan dalam surah Al-Hujurat ini sebelum kita berkata-kata kepada sesiapa. So let us look at pengajaran yang pertama daripada surah Al-Hujurat ini. Yang pertama ialah fatabayyanu. Fatabayyanu. Yang ini siasat setiap kali anda menerima maklumat supaya anda tidak mencederakan orang kerana kejahilan. So kita dapat apa-apa berita, apa-apa maklumat, kita siasat dulu kesahihan maklumat yang kita dapati itu sebelum kita memaklumkan kepada orang itu, kepada orang lain, supaya dia tidak orang yang berkenaan itu tidak cedera dengan maklumat yang kita sampaikan. Di sini banyak ustaz-ustaz dan dalam khutbah pun juga satu peringatan kepada kita apabila kita berada dalam suasana moden ini, yang mana media sosial ini adalah merupakan satu cara untuk kita berhubung antara satu sama lain, dan setiap kali kita mendapat banyak maklumat-maklumat melalui WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya, sebelum kita menyampaikan ataupun forward maklumat-maklumat itu, kita siasat dulu sama ada sahih tak berita yang kita dapat itu ataupun berita itu tidak sahih. Kerana kalau kita sampaikan maklumat-maklumat itu kepada orang, iaitu maklumat-maklumat yang tidak sahih ataupun tidak betul, maka ia akan menyebabkan orang yang berkenaan itu menghadapi masalah. So ini adalah pertama, fatabayyanu. Yang kedua ialah fa'aslihu. Fa'aslihu, yang ini berdamailah antara saudara-saudaramu kerana orang-orang mukmin adalah bersaudara. Apabila kita dapati dalam masyarakat kita ini ada saudara-saudara kita yang berkelahi ataupun tidak bertegur ataupun adalah sedikit masalah di antara mereka, maka berdamailah. Mari kita berdamaikan mereka supaya kita akan menjalinkan ukhuwah di antara mereka. Sama juga sama ada kita berdamai antara sahabat-sahabat kita ataupun adik-adik karya kita ataupun saudara mara kita sendiri yang mungkin ada masalah dengan kita, maka hendaklah kita berdamai. Kita tidak mahu saudara kita ini yang mempunyai hubungan silaturahim ini tidak bertegur sapa selama 3 hari. Allah murka kepada mereka. So yang kedua ialah fa'aslihu. Yang ketiga ialah wa'aqsitu. Berlaku adil. Berlaku adil apabila ada persekitaran, cubalah penyelesaiannya dan berlaku adillah di antara kedua belah pihak kerana Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Apabila kita berada dalam keadaan dua orang yang berkelahi dan sebagainya, kita nak mendamai ataupun nak menyelesaikan masalah mereka,
hendaklah kita menyelesaikan masalah mereka dengan adil. Kadang-kadang kita berada di mana satu pihak itu adalah kawan baik kita, dan satu lagi pihak bukan kawan kita. Kadang-kadang kita akan takut-takut kita tidak berlaku adil kerana kita akan memihak kepada kawan kita dan tidak memihak kepada orang lain. So di sini Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, hendaklah kita berlaku adil dalam keadaan apa-apa pun. Yang keempat, la yaskhar. La yaskhar. Jangan mengejek manusia. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu di sisi Allah. Kadang-kadang kita ni suka mengejek orang. Kadang-kadang kita mengatakan seseorang itu gemuk hitam lah, kadang-kadang dia dari jongang lah, kadang-kadang kita suka mengejek orang tu, kadang-kadang dia tak pandai, dia mungkin UPSR, kelulusan UPSR saja, kita mengejek orang. Tapi kita kena lihat bahawa kadang-kadang orang yang kita mengejek itu kadang-kadang mereka ada lebih baik daripada kita. So ini adalah satu perkara yang kita nak kena pastikan supaya sikap mengejek orang ini tidak ada dalam hati kita. Yang kelima ialah wala talmizu. Wala talmizu, jangan menghina satu sama lain. Sama juga macam tadi, kita menghina kerana orang tu tidak ada pelajaran ataupun orang itu mungkin bangsa lain. Kalau kita Melayu, kita menghina orang-orang yang Cina ke, orang India ke, ataupun kita menghina orang-orang yang tidak ada pelajaran, ataupun kita menghina orang kerana rupa mereka dan sebagainya. So ini adalah satu perkara yang perlu kita jauhkan. Yang keenam ialah wala tanabazu. Jangan memanggil satu sama lain dengan nama panggilan yang menyinggung perasaan. So jangan kita panggil orang dengan nama si hitam ataupun si pendek, ataupun kita kata siapa nama si jonggang lah sebagainya. Jangan kita panggil orang dengan panggilan-panggilan yang kalau mereka dengar itu adalah merupakan satu perkara yang mungkin mereka tidak suka. Ini adalah penghormatan kita kepada seseorang itu, hendaklah kita memanggil dengan nama dia ataupun kita panggil dengan nama gelaran yang baik. Yang ketujuh ialah ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah sangkaan yang negatif. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. So kita disuruh menjauhi daripada kebanyakan daripada sangkaan. Sangkaan ini kebanyakannya adalah sangkaan buruk, sangkaan yang negatif. So apabila kita berada dalam suasana yang kita ada dhon yang buruk, maka kita jauhkan daripada memikir ataupun menyatakan sesuatu yang mempunyai dhon yang negatif ataupun sangkaan buruk. Kita dapat banyak dalam berita-berita dan sebagainya tentang perkara-perkara yang berlaku di dunia ini. Kadang-kadang kita tanpa kita mengetahui sesuatu, kita mengatakan ini kerana dia macam ni dan sebagainya. Itu adalah merupakan sangkaan yang buruk yang perlu kita jauhkan. Kalau kita tidak tahu, kalau itu benar, itu pun adalah riba. Kita jangan luahkan perasaan. Wala tajassasu, jangan mengintip satu sama lain. Jangan kita spy. Pada kita tak trust, kita tidak trust seseorang itu, maka kita suka mengintip apa dia buat, pasal apa dia buat macam tu dan sebagainya. Kita tak trust kalau sahabat kita ataupun saudara mara kita ataupun isteri ataupun suami kita, kalau mereka melakukan sesuatu, jangan kita kita jangan mengintip, kita trust. That is one important thing.
Yang ke-9 yang terakhir ialah wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat antara satu sama lain. Ia adalah dosa besar setara dengan makan daging saudaramu yang telah mati. Ini mengumpat ini adalah merupakan satu perkara yang adalah kita ada husnuzon, sangka buruk pada seseorang itu. Di samping itu kita mengumpat dia. Itu adalah satu perkara yang kita perlu jauhkan daripada diri kita, adalah hati kita ni, kita selalu jauhkan. Kalau kita berada dalam satu majlis yang orang mengumpat orang lain, maka hendaklah kita tinggalkan majlis itu sehingga mereka bercakap benda-benda yang baik. Kalau tidak, kita juga akan terlibat dengan mengumpat ini dan akan menerima dosa yang besar. So ini adalah 9 perkara yang kita nak tengok. So kita nak cek balik sebagai sepintas lalu. Yang pertama ialah fatabayyanu, siasat dulu maklumat. Yang kedua ialah fa'aslihu, berdamai antara saudara-saudara kita yang mungkin bersengketa, dan apabila mereka bersengketa, kita hendaklah mendamaikan dengan adil, berlaku adil apabila ada persengketaan, walaupun yang satu pihak itu adalah saudara mara kita ataupun kawan kita yang rapat. Yang keempat, la yaskhar, jangan mengejek manusia. Yang kelima, jangan wala talmizu, jangan menghina satu sama lain. Yang keenam, la tanabazu, jangan memanggil satu sama lain dengan nama panggilan yang menimbulkan salah perasaan. Yang ketujuh, ishtaribu katsiran minadh-dhann, jauhilah sangkaan yang buruk, sesungguhnya kebanyakan daripada sangkaan buruk itu adalah dosa. Dan ke-8 ialah wala tajassasu, jangan mengintip satu sama lain. Dan yang ke-9, wala yaghtab, jangan mengumpat antara satu sama lain. Ini adalah dosa besar yang perlu kita jauhkan. So inilah satu peringatan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana peringatan itu adalah memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Prof Dr. Zainal Alimuddin bin Zainal Alauddin yang pada malam ni telah pun menyempurnakan program kita, tazkirah kita dalam surah Al-Fatihah kita, di mana pada malam ni tajuk yang dibincangkan adalah my favorite surah. Jadi surah pilihan Prof malam ni, saya ingat tadi Prof nak listkan apa surah-surah favorite surah yang Prof amalkan. Rupanya hari ni Prof select satu surah yang jadi favorite. Maksud dia ada lagi surah lain nanti kita boleh dengar lain kali ya. Jadi mungkin kita ada rezeki nanti kita boleh dengar lagi. Jadi untuk tuan Prof, pada malam ni kita ada siri yang ke-237. Jadi kita tinggal lagi 60. Kalau biasa dia, kalau cara biasa kita baca 2 muka surat Al-Quran setiap hari, kita ada lagi 63, 65 kiri lagi untuk khatam Al-Quran. Tetapi sebenarnya saya dah janji dah kat kawan-kawan dalam ni, untuk bulan 5 ni kita akan selesaikan sampai ujung bulan ni dengan baca 2 muka surat daripada Al-Quran. Tapi bila start bulan 6 dan bulan 7 kita akan baca 3 muka surat, kerana kita nak menyelesaikan nak khatam Al-Quran ni sebelum kita hari raya haji. Kalau tidak nanti kita kena cuti lagi. Hari tu kita dah cuti dah bulan puasa. Start puasa sampailah hari raya 2 minggu kita cuti. Jadi kita boleh, saya dah kira dah insya-Allah, kalau kita buat macam tu kita akan khatam sebelum 3 hari atau 4 hari sebelum hari raya haji kita khatam insya-Allah. Lepas tu
Untuk program yang lainnya nanti kita fikir pula macam mana, mungkin kita kena brainstorm macam mana nak buat program online, nak buat macam ni juga kah ataupun sebagainya, insyaAllah. Ataupun untuk lain, mungkin bukan setiap hari macam ni. Setiap hari macam ni kita kena ramaikan moderator, insyaAllah. Jadi Prof, tadi Prof pilih surah Al-Hujurat. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa yang diri perkara-perkara yang disentuh mengenai apa yang seharusnya mukmin yang baik mengelakkan diri mereka melakukan perkara-perkara yang disebutkan, 9 perkara yang disebutkan itu semua adalah daripada nafsu amarah bisu tu, kan, perkara-perkara yang tak elok yang dilakukan. Ianya adalah merupakan perkara-perkara yang melibatkan hubungan antara sesama insan, iaitu hablum minan nas. Jadi kalau kita nak jaga hubungan antara sama kita dan hubungan kita dengan Allah supaya kita tidak melakukan menyakitkan, macam Prof sebutkan tadi, apa yang kita lakukan tanpa kita sedari, ianya akan menyakitkan orang lain. Jadi bila kita menyakitkan orang lain, itu adalah satu perkara yang besar kemurkaan Allah kepada kita, insya-Allah. Jadi ada 9, jadi tuan-tuan dah catatkan, insya-Allah. Sangat menarik surah Al-Hujurat. Mana disebut memang surah ni adalah selalu ustaz-ustaz ataupun kalau kita ikut program-program pengajian, suruh kita selalu memahami terjemahan, membaca surah ni selalu, kalau boleh hafal surah ni. Tapi tak tahulah berapa orang yang boleh hafal. Saya tak apa-apa, hilang balik. Tak jadi. tak bagus, tak istiqomah, tak kuat, tak ada kekuatan. Kalau kita tak hafal surah ni pun, kalau kita boleh hafal 9 petua tadi itu pun dah alhamdulillah lah, sebagai satu perlindungan kepada kita. Kita dah memahami apa yang Allah nyatakan dalam surah yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sekarang ni saya nak buka kepada tuan-tuan lah pula untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi silakan tuan-tuan tarik dengan beberapa perkara yang disebutkan tadi. Namanya ini dia apa firman Allah dalam surah ni, Al-Hujurat ni, tunjukkan kepada kita macam mana kita nak jaga diri kita supaya kita tak tergelincir menyakitkan hati orang lain dan sebagainya. Jaga hubungan kita dengan manusia supaya kita tidak melakukan, supaya kita tak dimurkai oleh Allah. Jadi silakan tuan-tuan dan puan-puan yang nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Haji Ayub, Haji Yaakob bukan Haji Ayub, Haji Yaakob Ayubi, silakan. Terima kasih Tuan Jalil telah membuat kajian lain yang kita baca bersama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya nak tanya satu tentang ayat yang apa? Tentang wala tajassasu, yang mana kita tak boleh mengintip satu sama lain. Jadi aku akan mengintip secara macam mana tu? Itu saja nak tanya. Dia asalnya ialah kita tidak trust bagi kata apa? Tidak, kita tak trust seseorang. Bila kita tak trust seseorang itu, kita akan cuba nak mengintip apa dia buat. Kita tak macam kalau kita umpama kita dengan isteri kita, kalau isteri kita keluar, kita trust dia untuk keluar pergi market ke apa sebagainya, kita kena ada that trust, supaya kita jangan pula pergi tengok dia pergi mana sebenarnya, dia pergi market ke ataupun dia pergi tempat lain ke, kita pergi ikut dia pula. Itu antara kita dengan isteri kita, dan kawan-kawan kita pun sama juga. Apabila kita sebagai seorang ketua pun, kita dengan ketua, kita sebagai ketua dengan pekerja-pekerja kita juga mesti ada trust antara seorang pemimpin dengan pekerja. Bila kita memberi satu topik tu,
kerja tu, task dia kena buat. Tapi jangan kita pula pergi check dia. Kita check dia buat dah. Kita tanyalah kawan-kawan dia buat dah kerja tu. Bila dia tahu, kalau dia tahu kita duk mengintip dia, itu akan merasakan satu perasaan yang tidak baiklah. Wallahu a'lam. Dalam perkara tu yang baik atau tidak? Kita tak kita mengintip tu ada satu sifat yang tak baik lah. Sebab kita macam tak trust seseorang. Tapi Prof, dia ada tahap juga kot. Sampai kalau dah sentiasa dulu kita memang kita percayakan dia. Tapi beberapa kali kita tengok dia beberapa kali dia hilang kepercayaan kita kepada dia. Maksud dia buat benda yang lain daripada apa yang kita beri kepercayaan, amanahkan kepada dia. Kalau kali pertama kita dah serah tugas tu betul, tetapi kalau tengok hasil dia kemudian berapa kali kita tak ikut dia, kita tak intip dia, tetapi kita tengok hasil dia kemudian kita daripada berita yang kita dengar atau dia tak buat begitu. Jadi berapa kali berlaku, rasanya kita perlu lain cerita lah. Yang pertama tadi, kalau kita mempercayai seseorang, percaya isteri kita dan sebagainya, jadi kita akan percaya kepadanya. Bila kita bagi kepercayaan, biarlah dia buat, insyaAllah. Dan kita dah pilih orang yang baik pun untuk melakukan tugas yang berkenaan, jadi kita biar buat hasil dia. Memang walau bagaimanapun, kalau kita ada staff kerja semua, nanti kita ada meeting pun, kita minta bukan secara rahsia, secara terbuka nanti kita tanya dalam syarat dan sebagainya kan, Prof. Itu bukan maksudnya sini yang keras ni kita sembunyi-sembunyi. Jadi dia pun akan hilang kepercayaan kepada kita. Kita bagi tugas tapi tak percaya kepada dia. Merisik-risik pula nak teruskan kan, nanti dia boleh bertangkan dia sendiri kepada kita dalam syarat dan sebagainya. Silakan Prof. Dia ada kaitan juga, macam umpamanya lah, kalau lah isteri kita pergi ke mana-mana, kita pun kena ada husnuzon juga kan. Dia pergi mana tu, kita kena ada husnuzon. Kalau kita ada suuzon, dan kita tak percaya kepada dia, mula kita nak mengintip, dia pergi mana sebagainya. So itu pun tak bagus sajalah. Kalau kita di antara pekerja-pekerja kita beri sesuatu tanggungjawab, kita akan melihat hasil daripada kerja yang kita berikan. Kalau dia tidak menyempurnakan kerja tu, itu tindakan kita akan buat tindakan. Bukan kita nak mengintip sama ada dia buat baik ke, dia buat tentu. Kita mula kita berikan kepercayaan kepada dia untuk melakukan sesuatu. Kalau dia tidak melaksanakan dengan baik, baru kita ambil tindakan. Tanpa kita ada suuzon, dan bukan kita ada sangka buruk, dan juga kita tidak mengintip dia. Dan juga kita tak mengumpat pula. Semua dia ada kaitan-kaitan juga lah. Wallahualam. Terima kasih dan penangan tadi. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak jemput Puan Suraya Harun. Silakan. Puan Suraya Harun ni Prof merupakan bekas anak murid saya masa saya mula start mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan tu Syekh Barabah. Sekarang ni dah jadi apa? Dah jadi sama level dah apa? Silakan Suraya. Anak Ustaz Harun ni. Suraya, ada apa-apa nak berinteraksi dengan Ustaz? Tak ada. Puan Zaitun Osman, silakan. Haji Zaitun Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Profesor. Saya nak tanya, kita semayang witir, kalau ikut Rasulullah macam mana? Sama ada dia buat lepas Isya ataupun buat lepas semasa kita semayang tahajud. 3 rakaat. Dia macam apa yang saya tahu lah, wallahualam.
Rasulullah SAW dia tengok orang. Ada sekali tu dia tengok Abu Hurairah. Abu Hurairah ni mungkin dia pada susah dah bangun malam ke something like that. Dia pesan kepada Abu Hurairah, dia kata sebelum tidur buat witir. Buat witir. Tapi bagi kita secara generalnya witir itu adalah merupakan penutup kepada qiyamul lail. Iaitu sembahyang malam kita, tahajud kita dan kita tutupkan dengan witir. Itu yang sebaiknya. Dan kita ni sebenarnya lebih bernasib baik daripada jiran-jiran kita. Kerana kita enam, sekarang ni 5.50 kan, masuk waktu subuh. So kita ada masa yang lama untuk kita nak buat tahajud dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan di Thailand ataupun di Indonesia, dia sejam awal. Subuh masuk ke 4.50. Subuh masuk 4.50 ataupun lebih awal lagi. Kalau kita nak bangun untuk tahajud, maknanya kita kena bangun ke 4 pagi. Lagi susah bagi kita. Dalam keadaan itu, mungkin kita kata okey, kita solat dulu sebelum tidur. Takut kita jaga-jaga dah pukul 5. Kalau pukul 5 tu subuh dah masuk dah. Di negara kita ni alhamdulillah subuh kita bukan subuh lewat, kita jam kita ni di awalkan sejam. Tu maka kita boleh solat tahajud dengan lebih. Kita bangun ke 5.30 pun sempat lagi kita sembahyang tahajud dan juga sembahyang witir. Bagi saya lebih baik sembahyang witir pada waktu tahajud, kecuali dalam Ramadan lah. Ramadan kita sembahyang witir selepas tarawih sebelum kita tidur. Setengah orang di tempat-tempat lain mereka tak sembahyang witir selepas tarawih. Mereka tunggu qiyamul lail. Masa qiyamul lail tu baru lepas habis tahajud dan sebagainya baru dia solat witir. Wallahu a'lam. Terima kasih, Bro. Seterusnya saya nak jemput Puan Basah daripada Bagan Buaya. Puan Basah, Makcik Basah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Makcik nak tanya yang nombor 2 tu, Pak Aslihah. Berdamai. Nak berdamaikan orang, Ustaz. Ya. Tu kalau kata kita dah cuba nak buat, nak bagi mereka berdamai, kadang-kadang dua beradik tak cakap. Macam mana kita nak buat, Ustaz? Itu kita usahalah. Kita usaha untuk berdamaikan orang. Tapi kalau setelah kita berusaha untuk mendamaikan orang dan mereka tetap tak mau berdamai, iaitu maka kita ada lepas tanggungjawab kita untuk mendamaikan orang. Kalau mereka masih lagi tak berdamai, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah lembutkan hati mereka dan mereka berdamai. Tak semestinya kita berdamai itu kita satu orang di sebelah kiri, di sebelah kanan dan hendaklah mereka bersalaman. Dan itu yang kata terbaik. Tapi kalau perkara itu tidak berjaya, maka kita berdoa kepada Allah SWT untuk melembutkan hati mereka supaya mereka berdamai. Kalau tidak juga, maka kita sentiasa teruskan berdoa. Manalah tahu pada satu hari Allah akan membuka hati mereka. Mungkin selepas kita mati, Allah buka hati mereka dan mereka berdamai. Terima kasih, Ustaz. Seorang lagi nak bagi peluang ni daripada Al-Ustaz ni. Puan Nur Haizan Saad daripada Al-Ustaz. Silakan.
Ijan daripada Al-Ustaz. Kalau nak bersembang dengan Prof, silakan. Tak ready lagi. Kita balik kepada Suraya. Suraya Harun, ada apa-apa nak sembang dengan Ustaz? Tak ada juga. Okey, tak ada. Cukuplah setakat ni. Kerana sekarang ni dah pukul 10.33. Jadi Alhamdulillah lagi 7 minit kita sampai target kita pukul 10.40. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita dapat membaca lagi 2 muka surah Al-Quran bersama-sama dengan Prof kita, dan seterusnya kita mendengar tazkir terjemahan dan juga tazkirah tentang surah pilihan Prof malam ni, itu surah Al-Hujurat. Kita dapat 9 perkara tadi yang boleh kita elakkan diri supaya tidak melakukannya, supaya tidak menyakiti hati sesama insan, dan kita disayangi Allah, insya-Allah. Jadi supaya kita tak dimurkai. Kita kena jaga perkara-perkara tersebut kerana ianya adalah daripada firman Allah SWT. Allah perintahkan kita supaya menjaga perkara-perkara tersebut supaya kita tak tergelincir, tidak jadi orang yang berdosa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup pada program kita malam ni, macam biasa kita akan tutup dengan doa. Jadi saya nak minta Prof sekali lagi untuk membacakan doa untuk kita semua aminkan bersama, insya-Allah. Silakan Prof. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, gunakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut namamu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu. Ya Allah, gunakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, gunakanlah kami ad-din, cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami mohon ya Allah, kecukupannya tidak sampai terpaksa meminta jasa orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi gentar atau mengharapkan orang lain selain dari Engkau sendiri. Kembangkanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa saja yang bersama-sama kami. Janganlah ya Allah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun sekedar kesekelip mata atau pada masa yang lebih pendek dari itu. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga kita harap sangat kepada Allah SWT untuk makbulkan doa yang telah dibacakan oleh Prof kita sebentar tadi, yang kita dapat aminkan bersama, insya-Allah. Kita harapkan supaya Allah akan makbulkan, insya-Allah. Jadi seterusnya sebagai pengakhiran yang kedua, jadi marilah kita sama-sama tutup lagi majlis kita dengan baca melakukan doa khatam Quran bersama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman Allahumma zakirna minhu wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan waj'alhu lana
hujatan ya alamin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna الإنسان لفي خسر إلا الذين صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Prof. Terima kasih semua.